Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan media sekalian. Saya akan membentangkan pada slide ini tentang kertas kajian saya bertajuk Universal Moral Values in Language Structure, Concept, Component and Meaning. Okey, saya Mu'nizul Muslim daripada UC. Okey. Kalau kita lihat, moral value adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam pembangunan manusia, terutamanya melalui pendidikan yang bersifat holistik. Okey, kita lihat kepada definisi value itu sendiri, atau moral merupakan satu prinsipal ataupun standard of behavior, one judgment of what is important in life. Mana satu nilai ataupun moral itu menunjukkan bahawa ada satu perkara itu penting atau tidak, ataupun perkara itu baik atau tidak dalam kehidupan. Jadi persoalan adakah moral values itu boleh menjadi sesuatu yang bersifat universal sebagaimana bahasa, sebagaimana sarjana linguistik menemui sebagaimana Chomsky menemui language faculty. Adakah begitu juga moral ataupun value ini mempunyai moral faculty? Maka boleh terlihat di sana terdapat connection ataupun correlation between these two, moral values and language, because kedua-duanya itu berlaku pada cognitive process ataupun cognitive science. Maka dalam kajian ini tentu akan membungkai apa yang dimaksudkan dengan universal moral values itu sendiri, sedangkan moral ataupun values itu pada asalnya adalah bersifat subjektif. Jadi adakah terdapat di sana moral values yang bersifat universal yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan juga keturunan. Kemudian kita akan cuba lihat apakah komponen yang membentuk UMV ataupun Universal Moral Values ini. Okey, metodologi kajian ini menggunakan qualitative approach, yang mana data dikumpul daripada previous empirical studies tertentu, UMG, dan juga ataupun noble values daripada pelbagai databases. Okey, yang pertama adalah Scopus dan MOS, begitu juga Scholar Progress dan Research Kit. Manakala data yang telah dikumpul daripada sumber tadi dianalisis mengikut taxonosis, terutama yang content analysis yang melalui 4 peringkat, iaitu condensation, code, category and theme. Kemudian di akhir ataupun kajian ini juga cuba kita menunjukkan bagaimana konsep VMV dalam konteks language structure analysis ini boleh dipraktiskan. Okey, jadi persoalan kajian pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan universal moral values. Okay, dapatan kajian menunjukkan bahawa UMV adalah satu konsep of good, desirable and righteous that are socially and personally shared and accepted among common people, regardless of culture, race, sex, religion, nationality or any other distinguishing feature. Okay, so kalau kita tengok pandangan Noam Chomsky sendiri, dia kata if we adopt the principle of universality, if an action is right or wrong for others, it is right or wrong for us. So kalau satu perkara itu baik bagi orang lain ataupun buruk bagi orang lain, maka bagi diri kita juga dikira sebagai baik atau buruk. Baru dalam keadaan itu barulah boleh dikira sebagai universal. So UMV boleh dibagikan kepada 4 kluster sebagai daripada kajian ini, iaitu pertama melibatkan komitmen to something greater than oneself. Yang kedua, self-respect but with humility, self-discipline and acceptance of personal. Yang ketiga, respect and caring for others. Kluster nombor 4 adalah caring for other living things and the environment. Okey, so kita lihat kluster pertama ini, dia melibatkan tentang nilai murni sejagat yang melibatkan komitmen terhadap perkara yang lebih utama, lebih besar daripada kepentingan peribadi. So dalam konteks ini dia kata recognizing the existence of and committed to a supreme being, contohnya Tuhan ataupun undang-undang, menteri matlamat utama dalam kehidupan. So komponen yang membentuk kluster pertama ini adalah justice, fairness, equality, trust, trueness, stability and sincerity. Okey, kluster nombor 2 bagi UMV adalah self-respect,
self-discipline and certain of responsibility. Kalau tengok pada konsep atau kluster kedua ini, secara konsepnya adalah tentang dalam bercakap melibatkan pribadi, individu. Okey, pertama tadi melibatkan hubungan diri dan juga kepada perkara yang lebih utama, lebih besar. Yang kedua adalah tentang pribadi. So, komponen yang kita dapat adalah terdapat 12, iaitu self-reliance, humility, freedom, courage, diligence, moderation, rationality, responsibility, sensitivity, secrecy, self-respect dan juga honesty. Okey, manakala kluster yang ketiga, kita dapati bahawa kluster ketiga bagi UMV adalah respect and caring for others. Kalau kita lihat UMV yang ketiga, kluster ketiga ini melibatkan hubungan di antara individu dan juga orang lain. Tadi yang kedua tadi individu sendiri, yang ketiga adalah melibatkan hubungan individu dan juga orang lain. So melibatkan komponen seperti compassion, love, respect, tolerance, public spirited, family bonds, being scientific. Okay. Manakala kluster yang keempat ataupun kluster yang keempat terakhir bagi nilai murni setakat atau UMV ini adalah caring for other living things and the environment. So kalau kita lihat nombor 4 ini adalah melibatkan nilai murni di antara individu dan juga benda hidup yang lain selain benda manusia seperti haiwan, pokok dan juga persekitaran. Jadi ini komponen yang membentuk kepada konsep ini antaranya adalah physical and mental cleanliness, hygiene, the nature, healthy lifestyle. Okey. Daripada empat kluster ini, apa yang cuba dibuktikan pada kajian ini adalah kita nak menghubungkan antara UMV, okey, nilai masyarakat dan juga nilai masyarakat yang terlaksana ataupun tertunjuk dalam struktur bahasa. Adakah struktur bahasa boleh membawa mesej UMV terutamanya melalui sistem antaranya melalui sistem tata bahasa contohnya. Jadi kalau kita nak mengaplikasikan UMV ini dalam konteks language analysis sebagaimana yang saya praktiskan dalam Arabic speech, memang boleh. Maknanya dalam syahid ataupun pembuktian ayat Al-Quran itu mesti tally dengan nilai murni sejagat yang dibawa. Maknanya nilai sejagat ini bukan hanya terlibat dalam agama Islam sahaja, tetapi agama-agama lain sebagaimana yang telah dibuktikan oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini. Kita lihat Arabic part of speech dalam cara tradisional dia dibagi menjadi tiga, itu noun, verb and participle. Dia agak weird dengan sendiri. Okey, contoh yang pertama, kita kluster pertama merupakan something greater than oneself. Kalau kita ambil daripada ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. So daripada ayat ini kita beranalisis, kita berkeluarkan daripada ayat ini yang mana ayat ini menunjukkan tentang kluster pertama bagi UMV. Manakala ayat yang kedua tentang objectivity, iaitu berkaitan tentang dia kata ya ayyuhallazina amanu muqawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Menunjukkan tentang wahai orang beriman, jadilah kamu adalah menjadi orang yang selalu menegakkan keadilan. So kat sini walaupun pada diri kamu ataupun daripada ibu bapa kamu ataupun kamu rapat kamu, menunjukkan bahawa kita tidak boleh bias dalam buat hukuman. So nilai UMV ini, nilai murni ini bersifat universal walaupun ayat Quran ini melibatkan orang-orang yang beriman. So menunjukkan bahawa walaupun Al-Quran ini ayat beriman untuk orang yang beriman, tapi dia bersifat sebenarnya bersifat universal sebagaimana dibuktikan dalam kajian ini. So kita berkeluarkan mana satu kata nama, verb dan participle dalam sama. Apa kita nak beritahu bahawa kita boleh menerapkan nilai masyarakat melalui analisis bahasa yang kita buat. Begitu juga dengan kluster ketiga dan kluster keempat. Semoga dengan perangan ini dapat menjelaskan apa yang cuba dibuktikan ataupun diungkapkan dalam kajian yang bertajuk AMB in Language Structure, konsep komponen AMB ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.